Hai semua, saya Teacher Tan. Hari ini kita akan belajar Matematik Tingkatan 2 KSSM, iaitu Bab 11 Transformasi Isometri yang melibatkan satu subtopik iaitu Definisi Transformasi. Kita lihat standard pembelajaran. Memerihalkan perubahan bentuk, saiz, kedudukan dan orientasi suatu objek yang melalui transformasi dan menerangkan idea padanan satu dengan satu antara titik-titik dalam transformasi. Perhatikan situasi berikut. Apakah yang anda faham tentang pengertian transformasi? Setiap kali apabila kita berada di hadapan cermin, adakah rupa bentuk imej kita berubah? Dan dalam permainan catur, adakah pergerakan buah catur kuda menyebabkan bentuknya berubah setelah dialihkan? Ketika kipas berpusing, adakah bilah kipas itu berubah bentuk? Dan adakah saiz bayang berubah ketika lampu sulur digerakkan ke hadapan dan ke belakang? Okey, transformasi merupakan proses pemindahan titik atau bentuk pada satu sata ke kedudukan baharu berdasarkan syarat tertentu, iaitu translasi. Apabila sesuatu objek dialihkan, pantoran apabila sesuatu objek diterbalikkan, dan putaran apabila sesuatu objek diputarkan, dan akhir sekali pembesaran apabila sesuatu objek diperbesarkan atau diperkecilkan. Dan sebelum transformasi berlaku, titik atau bentuk yang asal dinamakan objek. Okey? Dan selepas transformasi, titik atau bentuk pada kedudukan baharu dinamakan image. Transformasi juga merupakan padanan satu dengan satu antara titik-titik pada objek dengan imejnya. Okey, apa yang dimaksudkan dengan padanan satu dengan satu? Okey, kita perhatikan raja ini yang menunjukkan pergerakan objek A, B, C ke imej A prime, B prime, C prime. Okey, dan pergerakan setiap titik objek mengikut corak pergerakan yang sama. Okey, corak pergerakan yang sama. Contoh, titik C. Titik C bergerak ke titik C prime dengan 3 unit ke kanan dan 2 unit ke atas. Begitu juga dengan pergerakan A ke A prime dan juga B ke B prime. Ini yang dikatakan padanan satu dengan satu antara titik-titik pada objek dengan imejnya. Selain itu, transformasi juga merupakan pergerakan dengan orientasi dan padanan yang tertentu tanpa mengubah rupa bentuk. Sesuatu proses dikira transformasi atau tidak adalah bergantung kepada rupa bentuk objek dan imej. Sekiranya kedua-dua objek dan imej adalah sama, maka ia merupakan transformasi. Okey, contohnya, objek A dipindahkan ke imej A prime. Ini merupakan transformasi kerana tidak mengubah rupa bentuk walaupun kedudukannya berubah. Seterusnya, ini bukan transformasi kerana mengubah rupa bentuk. Bentuk imej iaitu B prime tidak sama dengan objek B. Okey? Dan yang terakhir ini, adakah ia merupakan transformasi? Ya, transformasi kerana rupa bentuk kedua-dua objek dan imej adalah sama walaupun saiz berbeza. Ingat, sekiranya semua sisi yang sepadan adalah berkadaran seperti ini, okey, 2 cm darab 2 menjadi 4 cm. Sini juga sama, 2 cm. Kemudian darab 2,
sini akan jadi 4 cm. Maka objek dan image adalah serupa. Okey, contohnya transformasi pembesaran. Panjang sisi image adalah berkadaran dengan objeknya. Okey, dan di sini ada satu istilah yang penting iaitu orientasi. Okey, apa yang dimaksudkan dengan orientasi? Okey, orientasi ialah hala sesuatu pergerakan. Ia terbahagi kepada dua jenis iaitu orientasi sama dan orientasi songsang. Dan contoh orientasi yang sama ialah ikut arah jam, lawan arah jam, sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey, kita perhatikan raja ini, pergerakan objek A ke image A prime mengikut satu corak pergerakan. Selain itu, arah dan jarak dari setiap titik pada objek ke image juga sama. Jadi ini merupakan orientasi yang sama. Dan satu lagi contoh yang menunjukkan orientasi yang sama iaitu apabila sesuatu objek diputarkan. Okey, yang ini arahnya ialah lawan arah jam. Setiap titik pada objek diputarkan mengikut hala yang sama iaitu lawan arah jam. Jadi bagaimana pula dengan orientasi songsang? Okey, contohnya orientasi pantoran. Okey, orientasi image bagi objek adalah terbalik. Objek dan image-nya berada pada sebelah yang bertentangan dengan paksi pantoran. Okey, jadi kita lihat di sini warna hijau pada objek berada di sebelah kanan. Okey, tetapi selepas pantoran bahagian hijau ini berada di sebelah kiri image. Kembali ke tajuk bab 11 iaitu transformasi isometri. Apa yang dimaksudkan dengan transformasi isometri? Transformasi isometri merupakan transformasi yang mengekalkan bentuk dan saiz objek. Okey, image yang dihasilkan oleh transformasi isometri adalah congruent. Congruent iaitu bentuk dan saiz image adalah sama dengan objek. Okey, contohnya transformasi isometri ialah translasi. Setelah objek dialihkan, image yang terhasil mempunyai bentuk dan saiz yang sama dengan objek. Yang kedua, pantoran juga merupakan transformasi isometri. Setelah objek dipantulkan, sesuatu image yang sama bentuk dan saiz terhasil, walaupun orientasi songsang. Dan yang terakhir adalah putaran. Sesuatu objek diputarkan sama ada ikut arah jam atau lawan arah jam, bentuk dan saiz image-nya tetap sama dengan objek. Okey, bagaimana pula dengan pembesaran? Pembesaran bukan transformasi isometri. Jadi, dalam bab ini kita akan fokus ketiga-tiga transformasi ini iaitu translasi, pantoran dan putaran. Dan anda akan belajar pembesaran semasa tingkatan 5. Okey? Dan untuk lebih memahami konsep, marilah kita bincang beberapa soalan. Okey, soalan pertama. Tentukan sama ada setiap yang berikut merupakan satu transformasi atau bukan. Okey, yang pertama ini A merupakan transformasi kerana pasangan ini mempunyai rupa bentuk yang sama. Okey, kita lihat B. Begitu juga dengan B, transformasi. Walaupun orientasi songsang, orientasi berbeza. Okey, C. Yang ini sangat jelas. Bukan transformasi kerana bentuk tidak sama. Okey, D. Rupa bentuk kedua-dua objek dan image adalah sama, maka transformasi. Walaupun kedudukannya telah berubah. Okey, E. Yang ini bukan transformasi kerana rupa bentuk telah berubah. Disebabkan oleh panjang sisi yang sepadan adalah tidak berkadaran. Okey, kita lihat di sini. BC 2 unit. B prime C prime image-nya 4 unit. Maknanya 2 darab 2, betul? Tetapi AB di sini
AB pada objek 3 unit. Tetapi image-nya A prime, B prime pula 5 unit. Sepatutnya 6 unit kan kalau mereka adalah serupa. 3 darab 2 ialah 6. Jadi, ini bukan transformasi. Panjang sisi yang sepadan tidak berkadaran. Okey, kita lihat F. Yang ini merupakan transformasi. Kerana rupa bentuk yang sama. Kita perhatikan di sini. AB pada objek 2 unit. A prime, B prime 4 unit. Maknanya darab 2. Dan BC pada objek 3 unit darab 2. B prime, C prime 6 unit. Jadi, panjang sisi berkadaran. Rupa bentuk adalah sama walaupun saiz berbeza. Contohnya, pembesaran juga merupakan suatu transformasi. Tetapi, ia bukan transformasi isometrik. Soalan kedua. Dalam raja di bawah, segitiga A ialah objek. Okey, A ialah objek. Segitiga B, C, D dan E masing-masing ialah image bagi A. Di bawah, transformasi yang berbeza. Tentukan segitiga yang mempunyai orientasi yang sama. Okey, kita lihat penyelesaian. Perhatikan di sini. Rupa bentuk bagi semua segitiga ini dalam raja ini adalah sama. Okey, tetapi hanya segitiga A, C, D dan E mempunyai orientasi yang sama. Okey. Image C adalah terhasil selepas objek A diputarkan lawan arah jam. Image D terbentuk setelah objek A dipindahkan dengan 7 unit ke kanan dan 2 unit ke bawah. Manakala image E ini dibentuk apabila objek A diperbesarkan mengikut suatu skala. Dan orientasi B berbeza dengan objek A. Kita lihat di sini, image B telah terbalik kalau kita banding dengan objek A. So, yang ini ialah orientasi panturan yang merupakan suatu orientasi songsang. Okey, soalan yang ketiga. K prime ialah image bagi K di bawah suatu transformasi. Nyatakan image bagi titik C. Kita lihat penyelesaian. Okey, titik C berada di sini. Dan kita lihat pada image K prime, titik yang sepadan dengan titik C ialah R. Titik R ialah image bagi C. Okey, R ialah C prime. Baik, seterusnya kita lihat B. Apakah image bagi garisan BC? Okey. Garisan BC berada di sini dan image bagi garisan BC ialah garisan QR. Kerana ukuran yang sama panjang. Okey, sepadan dengan BC ya. Okey, kita lihat soalan C. Nyatakan image bagi sudut AED. Di mana sudut AED? Sudut AED di sini. Sudut pada titik E ini. Maksudnya sudut yang sepadan dengannya ialah sudut PTS. Sudut pada titik T. Maka kita tulis sudut PTS sebagai image bagi sudut AED. Setakat ini sahaja untuk video kali ini dan saya berharap video ini dapat membantu anda untuk memahami konsep bagi tajuk hari ini. Kalau rasa video ini membantu, sila like, share dan jangan lupa subscribe. Selamat belajar. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.